billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, ayuh sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggal 13 Februari 2022 kita bertemu pada hari ini, hujung minggu Ahad yang istimewa untuk meneruskan pengajian kitab tafsir kita, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman karya agung dari Syekh Abdullah Basmeh, yang kita bawakan kepada anda semua penonton-penonton setia Keluarga Besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Dan kalau semalam kita dah berbicara berkenaan dengan beberapa ayat, dan hari ini sambungan untuk ayat ke-79 hingga ayat ke-81. Jika kita imbas kembali pada perbincangan semalam, kita banyak berbicara tentang sifat manusia kesombongan, takbur, yang cuba kita perbaiki dalam kehidupan kita untuk menjadikan lebih baik, lebih elok dan lengkap makna yang tersirat manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat beribadat, dan yang paling penting sekali adalah sifat jujur sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita nak teruskan lagi 3 ayat seterusnya, 79, 80 dan 81. Baik, sidang penonton yang berbahagia, bagi anda yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 0377261603 dan tunggu sehingga talian dibuka. Dan seterusnya, jika ingin bertanya di ruangan Facebook rasmi kita, Tanyalah Ustaz TV3, boleh bertanya di ruangan komen. Dan saya ingatkan selalu kepada penonton-penonton supaya bertanya soalan itu dengan laras bahasa yang baik, mudah difahami, dan kalau boleh satu penonton satu soalan, kerana kita nak membuka ruang juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain untuk kita ambil soalan-soalan mereka. Baik, dan hari ini sama seperti semalam, kita bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan kepada penonton-penonton, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab, untuk sambung tafsir dan taranum. Ustaz, kalau semalam 3 pengajaran ayat Ustaz dah bagi pada kita untuk ayat yang kita bincangkan menyentuh hati, dan juga semalam di antara poin yang menyentuh adalah berkenaan dengan sombong dan takabur Ustaz. Tapi kalau hari ini lebih menarik untuk kita bincangkan. Jadi Ustaz, silakan untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dai Azrin, Ya, saya. penerbit kita, kru yang berbahagia, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, ayah ibu yang setia, ya, ayahanda bunda yang selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan hari ini Al-Quran membawa rahmat lebih banyak kepada kita daripada usaha yang kita lakukan membaca dan bertadabbur, insya-Allah. Insya-Allah. Suratul Ghafir atau Suratul Mu'min seperti yang disebutkan tadi, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1260, ya. Juzuk yang ke-24, insya-Allah, Suratul Ghafir atau Suratul Mu'min, surah yang ke-40. Kita mulakan dengan tarannum bayati dahulu, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seterusnya kita ke tarannum Hijaz atau maqam Hijaz. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun.
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. Kita tutup dengan tarannum bayati. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sidang penonton, jika kita lihat terjemahan ayat 79 hingga ayat 81, surah Ghafir, ayat 79, Allah yang menjadikan binatang ternak bagi kamu, sebahagian di antaranya untuk kamu menunggangnya dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Pada ayat ke-80, dan kamu pula beroleh berbagai faedah pada binatang ternak itu, dan supaya kamu dapat memenuhi sesuatu hajat yang ada di dalam hati kamu dengan menggunakan binatang itu. Dan di atas binatang-binatang ternak itu serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. Pada ayat ke-81, dan ia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya dan kekuasaannya melalui rasul-rasulnya dan pada makhluk-makhluk yang dijadikannya. Maka di antara tanda-tanda kesempurnaan Allah yang mana satu yang kamu ingkari. Sidang penonton, lengkap 3 ayat untuk diterjemahkan pada hari ini dan kembali bersama Ustaz Rozi untuk tadaburnya. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Saya bila dengar Da'i Azrin tadi, hati ini berbunga-bunga. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari istimewa, 13 hari bulan Februari 2022 tahun ini, bersamaan dengan 11 hari bulan Rajab. Oh, saya ingat Ustaz ajar semalam, cara nak tahu. Tolak dua. Kita nak ucapkan sana helwa, selamat ulang tahun kelahiran. Ya. Kepada Da'i Azrin. Dia lupa tu birthday dah hari ni. Alhamdulillah, moga Allah panjangkan umur dalam ketakwaan dan keberkatan, amin, rezeki yang melimpah ruah, zuriat yang saleh-salehah dan semua keberkatan dan kebaikan untuk kalian serta dihindari daripada segala kemudaratan kedua-duanya dunia dan akhirat. Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Dia bertepatan dengan tadabbur pada hari ini. Kalau kita lihat ayat yang ke-79, cantik ya, ayat 79. It is Allah subhanahu wa ta'ala who made for you the grazing animals upon which you ride, and some of them you eat. Allah Ta'ala nak bagi tahu setelah Allah menerangkan perjuangan Rasul-Rasulnya. Semalam kita cerita tentang perjuangan Rasul ya. Benar. Dan hadirin hadirat, semalam memang hari yang sangat begitu kita teremosi, bukan kerana buat-buat tetapi kerana Al-Quran itu menusuk ke dalam kalbu kita sampai ke sanubari dan berada pada titik yang terdalam sekali ya.
Lalu perjuangan Rasul itu sampaikan dakwah, ya, diperingatkan lagi bagaimana kasih sayang Allah kepada manusia, ya. Dan tibalah ayat yang ke-79, maaf. Kita lihat binatang-binatang yang dipelihara dan diternakkan. Contoh, kita ada unta, ada lembu, ada kerbau, ada kibas, ya. Ada kambing, domba. Domba pinjam bahasa seberang sekejap, ya. Kita ada kuda, kita ada keldai. Allah Ta'ala sebut kedua-duanya itu. Kita tadabbur, ini maksudnya refleks. Kita lihat, ada binatang yang telah Allah Ta'ala sebut. Kita gunakan untuk kita menunggang binatang tersebut, ya. Dan Allah Ta'ala sebut sebahagian lagi, wa minha ta'kulun, ya, daripadanya kamu makan. Kalau kita lihat struktur teks itu sendiri pun, kita dah dapat tadabbur dah. Yang buat semua ni siapa? Allah. Bukanlah makhluk. Allahul ladzi, Allah dialah ja'ala, yang telah menjadikan. Untuk siapa? Lakum, untuk kamu semua penonton dan kami di sini, ya, al-an'am, binatang ternakan. Okey, binatang itu kita ternak. Artinya kita pelihara dia, kita bela dia, ada breeding process dan sebagainya. Litarkabu ilaiha. Masya Allah, litarkabu minha. Litarkabu minha, untuk kamu tunggang, wa minha ta'kulu, daripadanya kamu makan. Ini refleks, ya. Lalu binatang-binatang itu, ya, kita bukan hanya sekadar tunggang begitu, ada yang dibawa sampai ke medan perang, ya. Kavaleri seperti kuda, ya, gajah dan sebagainya. Dan bagal adalah di antara peranakan antara kuda dan kaldai. Bagal, ya. Kaldai ini juga dalam bahasa Arab disebut sebagai himar, ya. Maka daripadanya kamu makan. Artinya di situ ada unsur-unsur yang kita sebut sebagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Dan dari binatang ini kita perolehi protein, ya, protein dari sumber binatang ataupun tenusu. Dan protein itu salah satu daripada 7 kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin rahimakumullah, kita ringkas-ringkaskan dahulu. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, walakum fiha manafi'u walitablugu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Kata Allah, and for you therein are other benefits, and that you may realize upon them a need which is in your breasts, and upon them and upon ships you are carried. Masya Allah, dahsyat, ya. Allah Ta'ala cerita satu-satu. Kamu dapat macam-macam faedah daripada binatang ternak tersebut, ya. Ini pangkal ayat yang ke-80. Kita lihat saja kulit binatang ternak, Azrin dan semua, dapat digunakan untuk kita buat kasut, alas kaki, tali pinggang, baju dan sebagainya. Dan kulit kambing kita jadikan gurib atau garbah, ni tempat menyimpan air satu ketika dahulu. Dan bulu binatang dan kambing kita tenun jadi pakaian, bahkan jadi khemah, bahasa seberang disebut tenda, perkayakan bahasa kita. Dan kita juga ada hajat-hajat yang ada dalam hati-hati kita. Apa dia tu? Sebenarnya merujuk kepada perjalanan yang jauh, Masya Allah, ya. Kita naik binatang ternakan itu untuk kita sampai dalam pemusafiran kita, dan di atas kapal pun kita angkut juga, Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya ayat yang ke-81 ialah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah buat semua itu semata-mata untuk memperlihatkan kepada kita semua akan ayatihi, tanda-tanda kebesarannya, baik di darat, baik di lautan, agar akal kita sentiasa berfungsi dengan begitu cergas, dan kita jadi wise person, dengan izin orang pintar yang selalu memikirkan keagungan Allah. Maka jadilah kita ulul albab, orang yang sempurna akal fikirannya. Untuk itu dulu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu yang dapat kita lihat. Kalau semalam tentang sifat kesombongan, kalau hari ini tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah penonton, ayuh kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana.
Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang terus bersama dengan kita. Baik, sedang penonton, sebelum kita meneruskan perbincangan untuk minta dapur dan menjawab persoalan-persoalan dari penonton, saya cuba nak ingatkan di sini supaya kita cakna dengan keadaan sekeliling kita yang mana semakin hari kes COVID-19 di Malaysia semakin meningkat dan terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan yang paling penting, ayuh sama-sama kita berjaga-jaga. Walaupun dalam keadaan kegembiraan kita, dalam seronoknya kita, pastikan kita ingat sesuatu yang terus kita memerangi ataupun memutuskan rantaian wabak COVID-19 dengan semaksimal mungkin kita punya pencegahan. Baik, kita nak kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Rozi Muhammad Rajab, yang mana tadi Ustaz dah mentadabur 3 ayat ini dengan lebih mendalam untuk kita lihat apa di sebaliknya. Bukan sekadar kita melihat yang tersirat, yang tersurat, tetapi juga kita nak menjungkil yang tersirat. Baik, katanya ada sedikit syair untuk disampaikan Ustaz ya. Silakan. Insya-Allah. Syair ini dikarang dan dilantunkan oleh Abul Atahiyah, seorang penyair yang hebatnya. Dia bertepatan dengan ayat 81. Baik. Saya nak minta izin sekali lagi baca ayat 81 dan terus saya akan bacakan syair insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Maka berkatalah Abul Atahiyah, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Apa maksud dia? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, and He shows you His signs. So which of the signs of Allah do you deny? Berkata Abul Atahiyah, dan tiap-tiap sesuatu adalah tanda baginya yang membuktikan bahawa Dia adalah Esa. Masya Allah. Kalau kita lihat di seluruh penjuru alam, di ufuk timur barat, utara selatan, kita ambil lagi antara tengah-tengahnya, barat laut, barat daya, timur laut, tenggara. Allahu Akbar. Tak ada satu pun yang menafikan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di hujung tu Allah tanya, yang mana satu yang kamu ingkar? Allahu Akbar. Kita tidak akan mampu melakukan apa sahaja melainkan kemampuan itu datang daripada Allah. Maka jom kita berzikir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tiada daya dan tiada upaya, wala quwwata, tiada kekuatan, illa billah, kecuali hanya saja dengan kekuatan dan daya upaya, keagungan, kehebatan Allah Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, lagi maha agung. Silakan Dai Azrin. Dia jadi macam kelu sekejap. Bukan sebab kita tak tahu nak kata apa, tetapi bila mana Ustaz sebut berkenaan dengan syair tadi, yang mana ayat Allah yang kamu ingkari, dan juga kita baca, maka di antara tanda-tanda kesempurnaan Allah yang mana satu kamu ingkari, kita teringat juga perkataan ataupun ayat yang paling banyak disebut di dalam surah Ar-Rahman, iaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Benar. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Jadi pagi ni satu benda yang menjadi suntikan hebat pada kita, dan juga satu benda yang menyucuk-nyucuk di dalam kalbu bila mana nak tanya benda apa lagi yang kamu ingkar sebenarnya. Jadi jom Ustaz, sebelum tu saya tanya pada Ustaz, sudah bersedia untuk mengambil soalan di penonton-penonton? InsyaAllah, bersemangat pagi ni. Bersemangat pagi ni. Dan saya maklumkan talian sudah pun dibuka, talian panggilan sudah pun dibuka, boleh bertanya di talian kita, dan juga boleh bertanya di ruangan komen. Dan saya ingatkan juga sekali lagi, pastikan
dengan laras bahasa yang baik digunakan pada hari ini untuk bertanyakan soalan dan seterusnya dalam Tanyalah Ustaz, dan pastikan ringkaskan soalan, mudah difahami, dan yang paling penting sampai kena dengan tajuk perbincangan kita. Baik, kita lihat soalan pertama di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Zuhara. Katanya, Assalamualaikum, ada dua soalan ayat ke-79. Pada yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan haiwan meskipun haiwan tiada akal. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia berbuat baik dan ihsan kepada semua yang ada di muka bumi ini. Baik. Dan yang kedua, adakah ihsan kepada haiwan itu merangkumi semua jenis haiwan, sama ada haiwan bernajis, tidak bernajis, halal atau haram dimakan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Zuhara atas soalan yang ditanyakan. Pembukaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Ya. Soalan itu kalau kita simpulkan Zuhara, ada satu yang cukup memberikan makna kepada kita. Ihsan tersebut adakah meliputi haiwan yang halal, yang haram? Artinya halal kita sentuh, ya, halal juga kita makan. Ada yang halal kita sentuh, tapi tidak halal untuk dimakan. Ada haiwan yang bernajis, haiwan yang tidak bernajis dan sebagainya. Jawabnya ialah ihsan Allah Subhanahu Wa Taala, Rahman Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh makhluk. Jadi tiada satu pun makhluk tersebut yang tidak dapat ihsan Allah, maka siapakah kita untuk menghina penciptaan tersebut? Hatta binatang-binatang yang diharamkan kepada kita untuk kita makan, ya, bahkan menyentuhnya pun dalam keadaan tertentu memerlukan kita untuk menyucikan dengan cara yang tersendiri, iaitu menyucikan dengan cara penyucian taharah apabila terkena najis mughallazah, najis yang berat, ya. Pun begitu kita lihat kisah bagaimana seorang wanita yang hidupnya itu menjadi pelacur, ya. Dia lihat anjing yang kehausan, lalu dia turun ke bawah sungai menggunakan kasutnya, ambil air untuk diberi minum kepada anjing tersebut. Meninggal wanita ini, Allah tempatkan ke syurga. Itulah Allah Ta'ala nak tunjuk, beritahu kepada kita, ihsan kita ini meliputi segala makhluk Allah, kerana Allah Maha Ihsan dengan segala makhluk. Wallahu a'lam. Maknanya ihsan itu dengan semua makhluk. Semua makhluk. Dan Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Silakan. Yang sedang menanti. Kita lihat siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, puan, siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif pada Buntung, Ipoh, Perak. Oh, Ipoh. Ya, silakan soalan puan. Apa dia? Silakan soalannya. Saya nak baca dan minta tolong Ustaz komenlah bacaan saya. Boleh, silakan. Saya cuba, ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha manafi'u walitabtaghu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan yang sudi berkongsi bacaan bersama dengan kita pada pagi ini. Kalau tak silap ayat yang ke-80 dibaca oleh puan Nurini sebentar tadi. Basas, sila komen sedikit. Alhamdulillah, tarannum boleh diperbaiki lagi, tetapi ada satu disebut lahan jali. Lahan jali ini maksudnya kesalahan besar, iaitulah pada kalimah walitablugu tu dia kata walitabtagu. Dia makna yang berbeza sungguh. Tabtagu dengan tablughu tu beza langit dan bumi. Ya, bukanlah kita nak syarah beza dia tu, tetapi menukar huruf perkataan dalam Quran boleh membawa kepada perubahan makna. Jadi berhati-hati lagi Puan Nurini, apapun kita berikan penghargaan dan pujian kerana kesudian untuk membaca dan membolehkan kita berkongsi. Mungkin orang lain kerana apabila lihat kesalahan ini diperbaiki,
kita semua tidak akan mengulangi lagi. Saya pun bimbang andai saya baca salah tadi Da'i Azrin. Semua penonton, ayah, ibu, adik, kakak, ayah saya, mak saya menonton pagi ini dan adinda saya menonton, isteri, anak-anak semua menonton. Tolong betulkan ya. Kita manusia ini tak pernah lekang daripada salah dan silap, dan jangan takabur. Silakan. Tapi saya puji Puan Nuri ni sebab dia bacaannya lancar, tidak ada nampak suara tu gugup, tak ada, lancar. Okey, yakin pun dengan keyakinan. Tapi itu berkenaan dengan bacaan tadi. Saya sebenarnya ada sesuatu yang nak dikongsikan berkenaan dengan ihsan kepada haiwan ataupun makhluk ini. Tetapi tak apa, saya akan kongsikan setelah kita berehat. Kita ambil dulu waktu untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bagaimana? Hari ini pengajian kita diteruskan untuk tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 79 hingga 81. Baik, mungkin ada penonton-penonton yang baru menyaksikan kita. Jom sama-sama kita buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, karya agung dari Syekh Abdullah Basmih untuk bersama dengan kita pada hari ini, muka surat 1260 dan 1261. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Ustaz Muhammad Rozi, Muhammad Rejab. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Umar, silakan soalannya. Ya, soalan saya begini ya. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, kadang-kadang kita ni manusia ya, yang ada diberikan kesempurnaan akal, fikiran semua ada Ustaz ya. Jadi berkenaan dengan ayat yang ke-79 ini, kita diberikan supaya kita berfikir keagungan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bukan manusia sahaja tetapi binatang. Ada juga binatang yang berbisa dan ada juga binatang yang boleh kita makan ya. Kata Ustaz tadi, soalan saya, kadang-kadang dalam masyarakat kita ni Ustaz, ada yang dia belas ihsan kepada manusia je, kadang-kadang itu pun kadang-kadang ada yang tak ada belas ihsan langsung kepada manusia, tapi ada kebanyakannya mereka ni kadang-kadang kucing datang masa makan pun disepak ni je Ustaz. Kucing tu nak makan, dia bukan pandai cari makan, dia minta dengan kita Ustaz. Tapi di mana belas kasihan kita, belas ihsan kita kepada binatang, sedangkan dia juga adalah makhluk ciptaan Allah yang maha agung seperti kita juga Ustaz. Jadi soalan saya, apakah kita yang bersikap begini tiada belas ihsan langsung kepada binatang ini dikira sebagai manusia tergolong dalam manusia yang zalim ke bagaimana ke Ustaz? Sedangkan ada yang bubur kucing dalam mesin pengering pakaian sekalipun. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar atas soalan yang dikongsikan kepada kita pada hari ini, yang mana tentang ihsan terhadap manusia itu dijaga cukup baik, tetapi ihsan terhadap haiwan ataupun binatang itu yang sambil lewa dan anggap tak kisah sebenarnya. Jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan Umar Abdul Majid ni bila dia tanya soalan, kita pun turut meruntun jiwa dengan nada, intonasi suara dia tu. Bertanya dengan emosi. Allahu Akbar. Terima kasih soalan tersebut. Jawapan ialah kita memang berlaku zalim ni, artinya ialah tidak meletakkan sesuatu tepat betul pada tempat dan kedudukannya. Ya, itu zalim. Adil ini meletakkan sesuatu itu kena betul tempat dia dan kedudukan dia pada masa yang betul dan tepat juga. Panjang lagi lah bicaranya. Untuk tak keliru pagi ni, kita nak bagi tahu sesiapa sahaja yang menyebabkan binatang tersebut disakiti, tersakit binatang tersebut dengan tindakannya tanpa ada tindakan awal daripada binatang tersebut, orang itu telah melakukan kezaliman.
kita lihatnya binatang seperti binatang yang berbisa. Kita tak ganggu dia, dia tak ganggu kita. Kerana itulah orang Melayu sebut, jangan dijolok sarang tebuan. Betul tak Nak Yazrin? Pagi ni pagi yang ceria, ya. Sarang tebuan tu dia elok-elok duk kat situ, kan. Orang selalu takut sebab apa? Takut tak ada hujung pangkal, ya. Panggil bomba Japam dan sebagainya. Ya, itu tak salah. Tapi dia itu ada satu kebimbangan, ya. Sampai peringkat hari-hari dia lalu, kalau tak berlaku pun, ya. Kerana itu juga haiwan-haiwan ini, kalau kita lihatlah betul-betul, ya, dia menenangkan kita jika kita melayan haiwan tersebut dengan baik. Nabi SAW, tuan-tuan penonton sidang yang dikasihi sekalian, ya, kalau kita lihat bagaimana Rasul meladeni, pinjam sikit bahasa Jawa Azrin, haiwan antaranya ialah unta. Saya nak sebut unta, sebut kucing ni selalu sangat dah, unta. Di Masjidin Nabawi ada satu pintu dia panggil Babul Ibil. Ini kena tanya mutawif, ya, Babul Ibil. Ada dia sekarang kawasan tersebut ditutup, ya. Babul Ibil ini atau the door atau the gate, the door of camel ini, Babul Ibil, pintu unta. Kata guru kami dalam beberapa periwayatan dan kisah ialah Rasul akan menjulurkan kakinya di situ. Unta-unta di Madinah ni datang jilat tabarruk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat mengubat sakit lutut dan sakit-sakit sengal-sengal tubuh unta itu. Rasul layan. Kucing ni orang tahu sangat dah, hingga baginda pernah menggunting mamahnya itu serbannya kerana tak nak ganggu kucing tidur. Ini tadi Tuan Omar sebut sepak kucing, ya. Sepak ni bahasa yang kita boleh faham tindakan yang menyebabkan kesakitan. Kalau kais kuis tu lain. Tolak lain. Nah, ni sepak ni kan. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Kerana itu binatang-binatang ni besok mereka akan menuntut pengadilan di hadapan Allah. Ini jangan buat tak tahu, ya. Di dunia ni pun kaldai pernah datang kepada Rasul, unta pernah datang kepada Rasul, binatang ternakan yang lain pernah datang kepada Rasul mengadu, aku disakiti dan tidak diadili kehidupanku. Dan Rasul panggil pemiliknya dan Rasul bagi nasihat, apatah lagi kalau di akhirat sana. Wallahu ta'ala. Bila Ustaz kongsikan berkenaan dengan jawapan tadi dan juga soalan dari Tuan Omar sebentar tadi, saya terpanggil untuk ingat kepada satu isu yang tular di media sosial 2-3 hari lepas, lebih kurang dalam 3 hari lepas macam itu, yang mana seorang pemain bola sepak, yang mana dia disabitkan dengan kesalahan, iaitu kerana kesalahan yang kita nampak kecil tapi sebenarnya sangat-sangat besar. Kerana apa? Kerana bila mana lihat pada komen-komen itu, ada yang menulis di ruangan komen, dia kata, alah, takkan sebab itu je pun, sebab pemain bola sepak itu digantung dan didenda kerana menyepak seekor kucing, ya. Dia kejar kucing itu, dia angkat lambung dan dia sepak. Kena dengan tajuk kita pada hari ini dan juga perbincangan kita, ihsan terhadap binatang. Dia sepak, lalu dia dihukum dan didenda, Ustaz. Dengan, kalau tak salah, penggantungan kepada dia. Jadi yang kita sedih itu adalah melihat kepada komen masyarakat itu. Dia kata, alah, takkan sebab itu je, dia kata sebab sepak kucing, dia kata dikenakan hukuman seperti itu. Tapi sebenarnya agak sabit, ya. Saya pun terpanggil juga untuk memberi ulasan sedikit, Ustaz. Takkan sebab itu adalah komen netizen, tetapi dia memberikan impak yang besar kepada kepribadian mereka yang menaja. Benar. Kalaulah jenama tertentu yang menaja kasut itu, dia rasa sungguh-sungguh malu, ya. Kasut yang ditaja tujuannya untuk sepak bola, digunakan untuk sepak makhluk yang namanya haiwan. Apa tadi kalau sepak orang lain lagilah. Ya, benar. Jadi kerana itu adalah itu sebenarnya perbuatan yang sangat besar. Jangan pandang enteng. Sesama makhluk ini akan diadili. Wallahu a'lam. Akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampak seperti biasa, tetapi itu tindakan yang sangat-sangat
tidak berperi kemanusiaan. Baik, ayuh kita sama-sama sekali lagi berehat seketika untuk kita meredakan keadaan. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Bila sebut tentang ihsan, adalah satu perkataan yang bila kita fikirkan dalam-dalam, ia membawa makna yang sangat-sangat besar untuk kita bawa dalam kehidupan kita, kerana ia salah satu daripada tunjang ataupun salah satu daripada cabang-cabang yang membawa kepada kesejahteraan, harmoni dan juga kasih sayang sesama makhluk. Ihsan terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom kita ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Nur Asikin. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Ayat 79. Allah telah jadikan binatang ternakan untuk dimakan dan menunggangnya. Soalan saya, mengapakah orang bukan Islam mengukir binatang tersebut untuk dijadikan tempat mereka untuk memohon sesuatu hajat supaya hajat-hajat mereka ditunaikan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Nur Asikin dari Parit Buta Perak yang bertanyakan soalan. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Azrin. Ya. Semua penonton yang dikasihi sekalian, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Melihat kepada pernyataan dari soalan itu tadi, seolah-olah kita faham sungguh-sungguhlah binatang tersebut diukir, disembah, dimohon hajat dan sebagainya oleh mereka yang bukan Islam. Kita yang Islam ini mesti tahu asal-usul perlakuan tersebut terjadi. Kalau tidak, kita akan membuat satu bahasa yang kita tuduh mereka dengan tuduhan yang pelbagai. Bahkan Allah pesan, jangan kamu mencaci maki sembahan-sembahan mereka, kerana mereka akan mencaci maki Tuhan yang kamu sembah. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh gini. Bila kita berada dengan mereka yang beragama Hindu, kita baru faham kenapa mereka mengukir lembu, ya, menyembahnya dan juga tidak memakan lembu tersebut. Kalau kita umat Islam ini diharamkan, jelas Quran sebut memakan babi, ya. Kita tak makan babi dan kita juga tidak menyembah ukiran-ukiran yang dibuat daripada babi tersebut. Ada orang sebut, dia kata, Ustaz jangan sebut perkataan babi, kata dia, kerana kasar, ya. Itulah bahasa Melayu dan saya berbangga menjadi orang yang bertutur dengan bahasa Melayu. Khinzir itu bahasa Arab. Dua-dua sebut khinzir pun haram, sebut babi pun haram. Jangan kata khinzir itu jadi kurang sikit haram. Kurang sikit haram. Tak, dia tak kurang. Dan kita lihat lagi kisah Dewa Ganesh. Oh, tahu Ustaz agama Hindu, ya. Saya belajar perbezaan agama, adian, ya. Dan saya duduk dengan masyarakat Hindu untuk mendalami kepercayaan mereka. Dewa Ganesh ini pada mereka adalah anak kepada dewa. Nanti kita syarah benda agama lain pula, ya. Kenapa dia berkepala gajah? Dalam hikayat mereka menyatakan bahawa selepas ayah dia pancung dia masuk dalam, mak dia tanya, kau nampak tak tadi budak yang kat luar tu, yang penjaga gua, ya aku dah pancung, tu anak kita. Macam mana nak buat bagi dia hidup balik? Keluar ajak lagi, nampak mana binatang yang ada, kau pancung dan kau letakkan, dia akan hidup kembali. Jadi kepercayaan sinilah yang membawa kepada mereka menyembah, mengukir, meminta hajat dan sebagainya. Jadi kita mau kenal, tapi kita tidak dibenarkan untuk mencaci maki dan menghina sembahan mereka. Itu larangan jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka akan mencaci maki Allah yang Maha Esa yang disembah oleh seluruh makhluk. Dia tidak boleh langsung terkena apa-apa perkara yang boleh menjatuhkan
darajat yang maha agung, maha tinggi Allah Jalla wa Ala. Wallahu Baik, itu jawapannya. Kita patut ambil peduli dan ambil cakna ya. Dan kita ada juga pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai, sana helba Dai. Terima kasih puan. Puan dari mana? Ya, siapa nama ya? Dari Teluk Pali Manggaram. Okey. Puan nama? Robizan Abu Bakar. Abu Robizan. Silakan soalannya puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, baru Ya. ada baca kisah orang Islam lah. Dia bela anjing. Dia kata dia bela sebab air dia tak boleh dalam rumah. Apa hukumnya Ustaz? Tak hukum Ustaz kan? Itu je soalan saya. Boleh saya minta sekali lagi puan macam mana? Lagi sangat ya? Lagi sangat. Ya. Maaf. Apa hukumnya orang Melayu Islam bela anjing? Tapi dia ada kata dia bela sebab air liur tak boleh dalam rumah. Oh, okey. Itu je lah. Itu je soalan saya. Faham. Terima kasih Puan Robiza atas soalan yang ditanyakan. Okey. Orang Islam bela anjing katanya. Ya. Boleh ataupun tidak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Saya suka menjawab soalan ini dari aspek yang begitu menyeluruh ya, dan saya tidak akan menyembunyikan apa-apa fakta kebenaran. Hakikatnya ialah moyang saya, almarhum Tuan Guru Lebay Mat Diah ya. Beliau orang yang alim dalam fiqh, terutama sekali fiqh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan dia juga memelihara anjing. Ni. Tetapi dia tahu bahawa keadaan mungkin akan menjadi benda itu jadi fitnah. Jadi mengikut apa yang dikhabarkan oleh almarhumah nenda saya, ketika qadi Kota Star turun nak bincang hukum hakam, tanya soalan, belajar dengan dia, dia akan beritahu anjing itu awang dia temu gijuh-juh sikit, ada orang nak mari rumah. Jadi apabila qadi dah balik, dia serulah awang balik. Jadi anjing itu pun balik. Jika kita faham hukum sebenarnya ya, dia tak jadi masalah ya. Kita bela anjing itu apa tujuan dia? Untuk penjagaan ya. Kalau kita ke Turki, mereka ada bela anjing besar, anjing Turki tu, dan jaga masjid Turki 4 penjuru. Ada orang kata bela untuk binatang peliharaan pet dengan izin ya, tak dalam rumah. Ada hadis, dan kena bicara, kena syarah betul lah. Tak kata hadis tu kita tolak, tidak sekali-kali. Tapi kita kena lihat, adakah anjing peliharaan itu juga menjaga rumah? Sesekali-sekala dia masuk dalam rumah, kemudian dia keluar. Kita bila memahami hadis ni, jangan kita ambil teks hadis itu terus kita syarah teks itu. Kita kena tahu sababul wurud hadis tersebut ya. Seperti asbabun nuzul, sebab turun ayat ya, dia ada sebab pewaridan hadis tersebut wurud. Jadi kena tahu sedalam-dalamnya tentang air liur bernajis atau tidak. Kalau tu fiqh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i jelas-jelas beritahu bernajis ya. Tapi dia tahu macam mana anjing dia dan sebagainya, itu pemahaman yang cukup meluas. Tidak bermakna saya pro untuk memelihara anjing. Kena faham tu. Saya jawab mengikut ilmu agar mereka yang mendengar pagi ini, yang menonton, tahu, jangan keliru. Jadi kongsikan di WhatsApp kita, FB, IG dan sebagainya, Telegram dan berkilo-kilogram program pagi ini agar semua dapat manfaat. Allah benar. Baik, itu jawapannya. Dan kita ada pemanggil sekali lagi di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Azil dan Ustaz Lee. Okey, saya Ismail. Oh, Tuan Ismail. Ya, silakan soalan tu. Ya, saya. Apa khabar, Da'i? Baik, alhamdulillah. Okey. Sebelum Ma'an nak tanya soalan, Ma'an nak tadabbur satu ayat 80 ya, insyaAllah. Ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta Ustaz tolong membetulkan bacaan saya ya, insyaAllah. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور
Sadaqallahul Azim. Okey, soalan saya nak tanya, mengapa di kalangan orang-orang Arab lebih menyukai unta berbanding binatang-binatang lain sebagai kenderaan mereka? Itu je soalan saya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail ya, atas bacaan, alunan bacaan dan juga soalan yang diajukan. Sebelum tu Ustaz, boleh sedikit komen tentang bacaan Tuan Ismail? Masya Allah, Tuan Ismail bacaan yang cantik, Masya Allah. Ya, saya boleh buat macam tu cantik ya. Baca dengan maqam bayati, dan juga saya tengok tadi tak ada lah yang nak komen. Waqaf ibtidak pun cantik. Kita tahu kadar pernafasan itu kat mana kita mampu. Tetapi Tuan Haji Ismail selalu memastikan makna ketika waqaf itu, dan apabila ibtidak ambil semula, dibuat dengan begitu tepat. Saya nak bagi contoh supaya kat luar sana faham. Apa itu al-waqfu, berhenti. Al-ibtidak, cara kita nak mula semula. Kenapa ilmu ini mesti diketahui? Kerana kita tak mahu orang salah faham berkenaan dengan teks Quran itu secara bahasa dia ya. Contoh gini saya beritahu ya. Makan roti Bengali di atas rumah. Kalau kita susun ayat tu satu ayat, makan roti Bengali di atas rumah. Tiba-tiba orang dia semput, dia sebut makan roti, dia wakaf kat situ. Dia sambung Bengali atas rumah. Apa yang kita faham? Dua ayat berbeza ya. Tapi kalau disebut makan roti Bengali di atas rumah, itu okey. Ataupun dia sebut minum susu kambing di dalam cawan ya. Minum susu kambing dalam cawan, itu lagi teruk. Itu lagi pening. Jadi kena tahu benda-benda ni. Baik, kenapa orang Arab lebih gunakan unta? Ya. Kita ada masa insya-Allah. Ada, silakan. Kalau kita rujuk kepada suratul Ghashiyah, kita tengok suratul Ghashiyah ayat yang ke-19. Allah sebut best ayat ni best. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nak revert sikit. Ya. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Ayat 17, maaf, ayat 17. Ayat 17 suratul Ghashiyah. Afala yanzuruna, adakah maka kamu tidak mahu melihat ilal ibili, kepada ibl. Ibl ini maksudnya apa? Unta ya. Kaifa khuliqat, bagaimana dia telah pun diciptakan, how they are created ya. Unta yang bertanya tadi Tuan Haji Ismail dipilih oleh orang Arab kerana satu, unta tersebut dipanggil kapal dagang padang pasir. Kenapa kapal dagang padang pasir? Satu, kaki dia takkan jerlus. Wih, ni cerita kehebatan unta. Ya, banyak ilmu kita boleh share pagi ni. Kedua, unta ribut pasir tidak akan masuk dalam mata dia kerana dia ada banyak penapis dengan izin filters ya. Banyak lapisan ya, banyak layers, banyak barisan tu. Bulu mata dia tu menapis daripada ribut pasir masuk dalam mata dia. Dia boleh bergerak, berjalan dalam keadaan ribut pasir yang sungguh kuat. Unta. Sebelum tu saya nak tanya Ustaz. Ya. Jerlus tu apa? Aduh, macam mana nak masuk dalam bahasa Melayu? Jerlus ni pasir yang mendap tu. Kita kadang-kadang bila kaki kita pijak dia akan masuk ke dalam Unta tak. Unta dia pijak tu, dia duduk atas pasir tu. Oh, maknanya dia tak tenggelam. Tak tenggelam. Kaki dia tu. Allahu akbar ya. Yang ketiga, kita dah bagi tahu pagi ni memang ceria. Jadi rugi siapa tak tonton pagi ni. Yang ketiga, unta ni ya, tension macam mana pun pedagang tersebut, orang Arab ni kadang-kadang dia hidup dalam suasana yang keras kan, jiwa dia kental. Tapi unta ni tak pernah marah tuan dia. Dia senyum tengok tuan dia. Betul. Unta dia senyum. Kita tak nampak kita pakai niqab ni kan. Yang keempat, unta ni dia ada GPS tau. Siang malam ya, tuan dia boleh bagi tahu aku nak ke Taif. Ya, unta dia boleh bawa ke Taif. Alah, Ustaz Radhi mengarut pagi ni. Wallah, itulah kehebatan yang Allah beri kepada binatang nama unta. Jamal ataupun ibl, unta. Ada masa lagi sikit? Ada sikit. Yang kelima, unta boleh bagi bekalan air bersih kepada orang-orang yang berdagang atau bermusafir dengan unta daripada dalam badan unta itu. Dia ada satu tank kat situ, tangki dia.
Air bersih tu boleh tadah keluar, minum. Ish, banyak lagi lah, cukup lah 5 tu. Kang tak habis cerita berkenaan kelebihan unta. Jadi Tuan Haji Ismail, itulah tiada syak dan ragu-ragu orang Arab. Jadikan unta kalau kita ke Arab sekarang ni, ada kerbau, ada lembu, ada kibas, himar dan sebagainya. Nak berdagang jauh, unta lah pilihannya. Tadi Ustaz sebut 5 tu pun kita dah macam takjub mendengar tentang satu makhluk Allah namanya unta ataupun jamal ya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dadang ini, saya Haji Tukenon, Haji Muhammad Saleh, Kudai tu. Tuan Haji Tukenon. Silakan soalan tuan. Persoalannya begini Ustaz Dadang ini. Ya. Ayat yang ke-79 berkenaan binatang Ustaz. Saya nak minta pandangan Ustaz. Ada orang, dia bela binatang di burung dan sebagainya. Contoh kalau kucing lah, ayam lah, kalau apa. Jadi binatang tu dia dah kurung, tak disempurnakan makanannya. Maknanya kadang jaga, kadang tidak. Dan kadang-kadang sampai tak makan dia mati. Dan kalau sakit pun dia tak bagi rawatan. Maknanya itu jugalah. Kadang-kadang sampai dia terlalu lama, dia tak tahan, dia pun mati. Jadi apa hukumnya orang yang memelihara binatang-binatang ini diabaikan, tiadalah diberi makan atau dipelihara. Itu saja soalannya pagi ini. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukenon. Soalan yang baik ya, berkenaan dengan memelihara haiwan tapi tak disempurnakan kebajikan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Saya suka soalan Haji Tukenon ini kerana daripada tafsir ini dia boleh pergi kepada fiqh ya, dia boleh pergi kepada tasawuf, dia boleh pergi kepada pelbagai cabang ilmu dalam agama kita yang ilmu itulah kita guna untuk kehidupan kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, hukumnya terhadap soalan tadi saya tak nak ulang lagi ya, adalah berdosa. Kecil atau besar dosanya? Dosanya besar. Tak kecil ya, besar. Kerana kita telah membunuh makhluk lain tanpa hak. Ya, membunuh makhluk lain tanpa hak. Apa dia tanpa hak? Iaitu dia tak ganggu gugat kita pun. Kita yang pelihara dia, kita letak dalam sangkar, kita tak bagi makan hingga dia mati, maka besok dia akan menuntut dengan Allah. Baik, saya nak bawa satu perkataan ihsan. Ihsan ni apa sebenarnya? Apabila kita lihat satu peristiwa yang berlaku, kita akan tahu ini maksud ihsan. Sebelum tu saya nak minta Da'i Azrin untuk tengok keadaan masa yang sesuai. Jika tidak, kita sambung selepas ini. Cantik Ustaz. Kita nak tengok apa sebenarnya perkataan ataupun makna di sebalik 5 huruf tu, ihsan yang sebenar-benarnya. Ustaz akan kongsikan kepada kita setelah kita beralih ke TV9 sebentar lagi. Baik sedang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Ayo sebut bersama-sama dengan saya #Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih sidang penonton, bertemu kembali. Dan pujangga pernah mengatakan satu ayat yang ringkas, kehidupan ini bukan aku tetapi kita. Maknanya kehidupan kita bukan memikirkan diri kita sahaja, sebaliknya kita memikirkan semua orang dan semua makhluk, segala apa yang berada di sekeliling kita, termasuklah haiwan yang kita bincangkan pada pagi ini, yang mana kita sebut tentang ihsan terhadap binatang. Dan kalau tadi ya Ustaz dah sebut kepada kita, nak bagi tahu, nak kongsikan, nak ceritakan, nak sampaikan apakah sebenarnya makna tersirat di sebalik ihsan yang mudah untuk kita fahami. Jom kita bersama. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Ihsan seperti yang Nabi jawab terhadap soalan yang diajukan kepada baginda oleh Jibril alaihi salatu wassalam dalam satu majlis yang dilihat, disaksikan oleh ramai sahabat.
Hadis diriwayatkan oleh Abu Hafs Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi jawab bila Jibril bertanya, "Wa mal ihsan?" Ihsan itu apa ya Rasulullah? Ada beberapa riwayat, antaranya saya ambil dua. Pertama, kata Nabi dalam satu riwayat, "Anta'budallah." Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain Nabi kata, "Antakhshallah." Apa dia ihsan itu? Ihsan 5 huruf tadi kan? Ya. Hamzah, qata', ha, sin, alif, nun. Ihsan. Anta'budallah, hendaklah kamu menyembah Allah. Satu riwayat lagi, antakhshallah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Bukan neraka, kepada Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau sedang melihat dia. Ka'annaka tarahu, seolah-olah sungguh benar engkau sedang melihat dia. Fa illam takun tarah, maka jika telah tidak adalah keberadaan kamu melihat Allah, fa innahu yarak, yang pastinya maka sesungguh-sungguh dia sedang melihat kamu. Jadi kita bila kita tak layan binatang ni dengan baik, kita berlaku kasar, tiada adab, ihsan, perkataan yang kita ulang-ulang tadi dengan binatang, artinya kita tidak juga ihsan dengan Allah. Ya, bayangkan Allah Ta'ala itu CCTV yang cukup, salah sebut tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini pengawasannya lebih dahsyat daripada CCTV. Itu nak beritahu. Okay. Kan orang kata, Ustaz kata Allah Ta'ala macam CCTV, lain pula begini. Baik, kita disclaimer siap-siap. Yeah. Pengawasan Allah Ta'ala itu lebih dahsyat daripada CCTV. Sedangkan kita jika berada di lokasi yang ada CCTV di segala penjuru, kita tidak akan buat perkara-perkara yang tak senonoh. Apatah lagi nak sepak kucing, ya. Karena itu ihsan itu ialah melihat keberadaan diri kita ini senantiasa diawasi, diketahui gerak-geri buatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau dalam peti yang begitu tebal, ada pelambung dan sebagainya, tidak boleh ditembusi dengan apa-apa gelombang. Allah Maha tahu segala-galanya. Wallahu a'lam. Dan sedikit Ustaz, sebelum kita pergi kepada ayat 80 ya, yang mana kalau kita faham dan kita lihat betul-betul kehidupan kita ini, kalau kita tengok pada ayat 79, kita dapat lihat dia sebagai tunggangan dan sebagai makanan. Tapi kalau kita tengok balik dalam kehidupan kita, kita hanya menjaga yang dua ini, hablum minallah wa hablum minan nas. Sudah pun baik, sudah pun tepat sebenarnya, tetapi ada lagi satu yang patut kita jaga, iaitu hubungan kita juga dengan alam sekitar. Ya, saya sebut sekali lagi, hubungan kita dengan alam sekitar, yang mana termasuklah dengan binatang. Hari ini kita terlupa satu perkara, iaitu terlupa untuk kita membaikkan hubungan kita dengan haiwan, yang mana saling melengkapi kehidupan kita. Jadi mungkin sedikit komen dari Ustaz, bagaimana kita ini untuk mensyukuri nikmat haiwan yang dikurniakan kepada kita sebagai pelengkap juga kepada kehidupan kita, tunggangan, makanan dan lain-lain bantuan. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Perkataan haiwan ternak ini dalam Al-Quranul Karim hingga jadi surah, iaitu suratul An'am. Mereka mungkin tidak mengetahui bahawa hebatnya Islam ini sampai peringkat binatang ternak pun jadi surah. Surah yang ke-6. Surah yang ke-6, suratul An'am. Lalu perkara yang cantik dalam agama Islam ini untuk diketahui oleh semua makhluk di dunia ialah tidak pernah meninggalkan walau apapun entiti dalam kehidupan kita. Betul. Azrin, dalam kehidupan kita tiada satu entiti pun yang terabai, tidak diambil peduli, tidak ambil syakna, kata orang Terengganu. Hatta haiwan. Kat mana saya sebut ni? Dalam suratun Naml. Cerita tentang semut. Cerita tentang semut, Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam waktu itu dengan tentera yang ramai, melalui Wadi Naml. Wadi Naml ni apa? Satu kawasan yang nak sebut perkataan yang lebih sesuai, bombastik, yang dikuasai atau yang empayar semut. Dahsyat semut ni. Dia bina satu struktur berongga yang tak punya struktur yang kekal, yang kuat, yang kukuh. Dahsyat, Baik, saya teruskan. Hinggalah keluar ratunya, qalat an-namlah, iaitu ratu dia. Guna dengan perkataan wazan pada kedudukan gender female.
wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, kamu masuklah dalam sarang-sarang kamu. Nabi Sulaiman wa junud, dan tentera-tentera dia, mereka tidak menyadari kita nanti akan terpijak. Lalu apa Nabi Sulaiman buat? Pesan kepada tentera dia, hati-hati kita melalui kawasan empayar semut yang luas ni, jangan terpijak semut-semut tersebut, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ini satu benda yang cukup ajaib. Kalau manusia mengenepikan hubungan dia dengan haiwan, manusia tersebut tidak mengenali sebenarnya kehidupan itu tidak sempurna jika tiada makhluk daripada kingdom of animal ini, ya, dengan izin, ya. Mereka adalah pelengkap kehidupan kita. Bukan untuk itu saja, bahkan daripada mereka kita makan, daripada mereka kita ambil manfaat susu dan sebagainya, daripada mereka kita gunakan untuk bekerja, daripada mereka kita gunakan untuk bergerak bermusafir, dan daripada mereka kita banyak mengambil ibrat. Wallahu a'lam. Benar. Daripadanya kita ada tunggangan, ada makanan, ubat, dan kadang-kadang menjadi teman yang sejati. Saya sukalah ubat tadi tu. Saya terlupa tadi, minta maaf, ya. Ubat ini Allah Taala sebut dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ya. Ayat yang ke-69. Betul. Kata Allah, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Madu tu adalah makanan berfungsi. Betul. Yang kata Allah, dia keluar daripada the bellies of bee, daripada dalam perut lebah, ya. Warna yang pelbagai, syarabun mukhtalifun alwanuh, minuman yang pelbagai warna, fihi shifaa'un linnas. Dalam minuman itu ada obat untuk manusia. Syaratnya madu lebah asli, bukan tiruan, ya. Daripada haiwan juga. Daripada selain ubat, kita ada wangian. Wangian. Sebaik-baik wangian adalah kasturi yang datang dari hijau. Subhanallah. Macam-macam ada, Ustaz, ya. Macam-macam ada. Rumah kita tu memang dipenuhi dengan sumber-sumber haiwan. Benar sekali. Benar. Baik. Jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Rahimah Saud. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Ayat 80. Ramai pembuat-pembuat kasut, pakaian dan peralatan berasaskan haiwan terdiri daripada orang-orang bukan Islam, terutama mereka yang berada di blok Eropah berbanding masyarakat Islam. Dan ada dua perkara yang ditanyakan. Yang pertama, adakah ia berpunca daripada sikap orang-orang Islam yang tidak memanfaatkan isi Al-Quran? Dan soalan yang kedua, mengapa Allah kaitkan kegunaan haiwan ternakan dengan pengangkutan oleh kapal? Wow, terima kasih diucapkan kepada sahabat kita dan saya serahkan kepada Ustaz. Ada dua soalan kat sini sebenarnya, ya. Sikap orang Islam, sebetulnya bukan sikap orang Islam, sikap manusia. Saya tak gemar nak guna perkataan itu, minta maaf lah kepada Kak Rahimah Saud ni. Kerana kalau betul kita orang Islam, maka panduan kita, dustur kita, rujukan kita, GPS kita Quran dan Sunnah. Kemudian datang para ulama, ijma', qiyas dan sebagainya. Pun begitu, manusia ni kita kena terima kelemahan dia, ya. Sebab itu saya tak setuju sebut orang Islam. Dia Islam, Ustaz, betul, tapi dia manusia. Itu sikap manusia, ya. Kerana kalau kita lihat, ada manusia yang bukan Islam tapi beramal dengan Islam. Lebih dahsyat lagi. Dulu kita nampak Jepun, sekarang dekat Ireland contoh. Cleanliness, kebersihan contohnya, ya. Lawa lagi cantik dan indah tandas-tandas di tempat-tempat tertentu yang penggunanya, pentadbirnya, pengurusnya bukan orang Islam. Tapi jika kita masuk tandas orang Islam, kenapa berbeza? Jadi dia bawa kepada sikap manusia itu, ya. Baik, seterusnya kalau kita lihat mengapa Allah kaitkan kegunaan binatang ternakan. Memang daripada tadi lagi duk cari masa sesuai, macam mana nak terang. Hadirin rahimakumullah. Baik. Dia ada dua perkara di sini. Pertama, haiwan itu diangkut sampai ke dalam kapal pun dibawa, dimuatkan untuk dipindahkan ke tempat lain bagi diambil manfaat. Faham. Ya, satu. Kedua, haiwan itu sendiri jadi kapal. Seperti kita sebut tadi, kapal perdagangan padang pasir ialah apa? Unta. Ya. Kapal yang digunakan untuk peperangan ialah gajah.
Karena itu ada dua pengertian di sini untuk kita fahami. Pertama sekali saya ulang, dia pun naik kapal untuk dibawa kepada tempat-tempat tertentu. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa banjir besar waktu zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Nuh naikkan ke dalam kapal binatang-binatang ini, ya, berpasang ya. Dan juga daripada binatang inilah juga kita tunggangi, jadikan dia kapal di waktu-waktu yang tertentu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tunggangan dan menjadi kapal untuk kegunaan di dalam apa tugasan kita. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Azrin, Kak Iyat sini, Noh Hayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Iyat. Silakan soalan Kak Iyat. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz pun dah sebut tentang madu, dan lagi satu Ustaz tentang ulat sutera pun Ustaz, kita kan dapat pakai sutera yang cantik-cantik. Ulat sutera. Kan? Ustaz, soalan Kak Iyat nak tanya, kadang kita ada dengar ceramah, bila kita makan daging banyak Ustaz, adakah benar hati kita akan menjadi keras? Adakah keras yang dimaksudkan itu maksudnya kita susah menerima teguran? Dan lagi satu tentang dulu mak-mak kita pun pesan jangan banyak sangat makan organ dalaman, nanti benar. Jadi Kak Iyat nak tahu, adakah benda tu sekadar kata-kata hikmah atau memang ada dalam sunnah Nabi, dan bagaimana Nabi kita mengajar kita dalam mengambil pemakanan tu Ustaz? Dan kalau ada masa, minta Ustaz ulas sikit tentang kalau kita tak decoration hiasan di laman binatang-binatang ni, adakah dibolehkan? Dan juga di dalam rumah dikatakan malaikat rahmat tak masuk rumah. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas info dari Kak Iyat. Katanya ulat sutera juga ya, tambahan kepada kita punya perbincangan. Dan juga saya risau, saya suka makan daging Ustaz. Ya, daging organ dalaman kan tadi, dan juga dekorasi rumah dengan ada gambaran haiwan. Bagaimana? Silakan. 3 soalan kat situ ya. Okey. Saya nak jawab yang pertama, yang daging dulu. Ya, daging. Makan daging ini, kalaulah penyebab kepada kerasnya hati, maka amalan kurban tidak boleh dilakukan. Kurban ini, awal-awal dah makan daging. Sunnah Aidul Adha bagi mereka yang melakukan kurban ialah tidak makan apa-apa di rumah. Pergi ke masjid, keluar selesai, bukan masjid, pergi salat Aid. Keluar selesai, terus melakukan ibadah kurban dan ambil sedikit daripada daging tersebut, dimasak lalu dimakan. Itu sunnah. Kalaulah sebab dia makan jadi keras, maka kurban itu kena kaji lagi lah. Saya tidak pasti jika maksudnya hari-hari makan. Ni bukan kurban saja Ustaz, ni hari-hari makan jadi keras tu. Saya tidak ada sumber, minta ampun maaf, tidak tahu. Tapi yang pastinya daging ini memang ada sedikit panduan, ya, sedikit panduan. Antaranya ialah kita mengambil selalu boleh, tapi dalam amount yang memang diperlukan ataupun nutrisi penting yang diperlukan dalam 7 kelas makanan oleh badan kita. Ya. Pun begitu ada orang ambil lebih untuk panaskan badan, seperti saudara-saudara kita di Turki, ya. Mereka ambil daging itu untuk panaskan badan karena mereka tidak ambil benda-benda yang haram yang lain. Itu satulah ya. Berkenaan dengan keras hati itu saya mohon maaf tak tahu. Yang kedua, organ dalaman. Ini organ dalaman ini ada penghujahan dia. Nabi makan juga organ dalaman hati, tapi bukan semua bahagian dalam hati, ya. Karena hati itu tempat memproses racun dalam tubuh, ya. Begitu juga ada bahagian-bahagian tubuh haiwan yang makruh dimakan, ya. Kena kajilah benda ni, walaupun perbezaan pendapat para ulama itu ada. Seperti makruhnya untuk makan alat-alat kelamin binatang. Sekarang orang suka sangat ni, torpedo lah apa semua ni kan. Dia kena ambil tahu juga tu, ya. Karena itu dia ada buku atau kitab khas berkenaan dengan halal haram, makruh, sunat dan sebagainya binatang-binatang ini. Pada kami yang kata boleh ganggu ingatan, hafazan dan sebagainya, itu ialah kerana organ-organ dalaman ini fungsinya banyak untuk menyingkirkan atau menjadi kilang untuk detox racun. Lalu kita ambil sepertinya lymphatic system, ya. Dia jadi sistem pertahanan tubuh, dalam tu ada pelbagai benda. Ataupun kita ambil pada bahagian hati yang menapis racun, ya. Itulah sebabnya
maka kita akan memindahkan toksid tersebut ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga tadi berkenaan dengan dekorasi, Kita boleh sedikit saya suka untuk beri pandangan agar kita keluar daripada fitnah. Ya. Lainlah tempat di mana memang para ulama bagi pandangan tak ada masalah. Kita di Malaysia ni janganlah, ya, kerana dia jadi fitnah kepada kita. Kecuali ada lagi, kecuali ada lagi, disclaimer tu tetap ada. Buat untuk permainan kanak-kanak, itu lain cerita. Ini memang pergi rumah Da'i Azrin, orang tahu dia memang orang yang dilihat, ya, punyai, disebut sebagai religious man, ya, mutadayin, orang ada agama, orang faham agama. Pergi rumah dia, tengok tu dia makhluk tak pernah tengok pun ada di dalam laman rumah. Maka orang ambil gambar, orang sebar. Dan netizen ini kegemaran dia ialah menjadi, dia panggil ketua pengarah Jabatan Netizen Negara. Tak ada gaji, tak ada grade apa tak tahu. Turus pun tak, jusar pun tak, apa pun tak kan. Tapi suka dia bagi komen. Keluarlah daripada fitnah, yang lebih elok keluar daripada sebarang khilaf. Wallahu a'lam. Tiga perkara tadi berkenaan dengan hati, organ dalaman dan juga dekor rumah menggunakan haiwan ataupun gambar-gambar. Baik, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, bertemu kembali, duduk di meja perbincangan untuk meneruskan sedikit lagi untuk tafsiran ayat ke-80 dan 81, belum selesai untuk kita bincangkan. Baik, kalau ayat 79 sudah pun selesai, 80 tadi telah pun kita ambil soalan-soalan dari penonton dan kini 81. Baik, jom kita tinjau soalan di Facebook untuk sama-sama kita jawab sebaik mungkin. Baik, soalan dari sahabat kita Adib Aizuddin. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum, ayat 81. Allah kurniakan binatang sebagai manfaat pada manusia. Adakah untuk memperlihatkan kekuasaannya? Ada yang bersyukur dan ada yang ingkar. Adakah mereka yang ingkar kerana tidak mendapat hidayah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Adib Aizuddin atas soalan yang ditanyakan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adib Aizuddin, adakah mereka ni tak dapat hidayah? Baik, hidayah yang pertama kepada manusia sebenarnya telah pun built-in bagi mereka yang waras. Apa dia? Akal, fikiran. Da'i Azrin dan semua penonton, itulah hidayah yang pertama. Karena itu berkali-kali Allah bertanya, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Ya. Manusia dibekalkan akal untuk pandu manusia, agar manusia punya satu benda nama mumayyiz, tahu beda ini baik, ini buruk, ya. Dan dengan akal lah manusia menilai sesuatu. Itu pun akal manusia tetap ada kekurangannya, dia perlukan kepada wahyu, ya. Cukuplah sekadar akal boleh berfikir bagaimana jika makhluk lain disakiti. Ya. Jangan Islam ini jadi sampai keliru Islam ini terhadap satu lagi agama nama Jains. Jains ini peringkat dia akan pakai face mask ini kerana takut ada serangga masuk, dia kunyah serangga. Nak lalu dia ada kita sebut macam penyapu yang lembut, dikais-kais takut terpijak semut atau sebagainya. Islam, masya-Allah tabarakallah, lebih hebat daripada itu sebenarnya, tetapi tidaklah ghulu melampau. Saya nak ambil satu contoh. Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia terbongkok-bongkok dekat bekas gandum. Sahabat tanya, buat apa tu wahai Ali, ya? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, dia mengasihkan semut daripada gandum ni. Lambatnya maka kata, macam mana kau buat? Sayyidina Ali letak jari ibu dia, kuku dia tu dekat dengan semut naik.
diturunkan macam tu. Punya tak nak, bunuh semut. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka yang apabila tak ambil cakna hubungan baik dengan haiwan ini, ya, mereka ni tak nak guna hidayah yang telah ada. Bukan tak dapat, tak nak guna. Maka janganlah kita jadi orang yang merugi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan apa lagi nikmat Allah yang kamu berdua makhluk manusia jin nak dustakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz untuk peringatan dan teguran kepada kita semua berkenaan dengan berbuat baik terhadap haiwan dan jangan sesekali bersikap tidak sopan terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, boleh kita untuk simpulkan dan kita minta Ustaz berikan 3 pengajaran dari 3 ayat yang kita bincangkan pada hari ini, 79, 80 dan 81. 3 pengajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pada ayat yang ke-79. Ya. Bagaimana besarnya pengajaran di situ, kita simpulkan supaya kita menghargai, bersyukur kurniaan Allah dan terima kasih dengan haiwan juga. Mereka jadi binatang ternak yang bila kita ternak mereka, kita boleh tumpang jadi kenderaan, kita boleh makan daripada mereka. Baliknya kita bersyukur. Allah sebut, la in syakartum, jika kamu telah benar-benar terima kasih kepada aku, kata Allah, la azidannakum, sungguh-sungguh juga aku pasti tambahkan sungguh-sungguh untuk kamu. Banyak kali taukid sungguh-sungguh tu. Tapi ingat kata Allah, wa la in kafartum, jika kamu ingkar, kamu kufur, ya, sungguh-sungguh azab aku juga sangat-sangat pedih. Jadi hargai kurniaan Allah yang ini. Kedua, kalau kita melihat apa lagi manfaat yang kita boleh guna terhadap haiwan ini, antara yang kedua itu ialah kita boleh menyampaikan hasrat kita. Apa dia? Nak berjalan jauh, nak musafir, nak pergi bercuti atau sebagainya, guna binatang Ustaz. Satu ketika dahulu, untuk kita tahu tamthilan yang begitu banyak pada hari ini dan metaforanya terlalu hebat. Jadi, apa yang kita kena buat lagi yang kedua, ialah ambil manfaat tersebut. Jangan tak ambil, nanti kita jadi kufur nikmat. Bila manfaat ada daripada sumber, kita tak guna, kita bazirkan, kita biar, tak apalah, biarlah sampai rosak nikmat tersebut, jadi kita kufur nikmat. Nauzubillah min zalik. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah nak kita guna akal fikiran. Mata ada 2, telinga ada 2, ya. Mulut ada 1, lubang hidung ada 2, ya. Dan diletakkan akal itu pada kedudukan yang tertinggi, serta kalau di tubuh kita ni ada otak yang dipertahankan oleh sistem yang hebat, iaitu tengkorak. Kenapa Allah nak kita lihat dan kita fikir, seterusnya kita tadabbur dan kita amalkan. Apa? Tunduklah, patuhlah, rendahkanlah dirimu. Jangan sombong, jangan takabur, kerana semua ini adalah tanda keagungan Allah. Kamu nak mungkirikah tanda ini? Sedangkan tanpa keagungan Allah, kamu tidak akan punya apa-apa. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih dan silakan dengan doa ringkas. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا كريم. Ya Allah, kami mohon padamu, berkatilah majlis kami. Program Tanyalah Ustaz Biar Tahu jangan keliru TV3, TV9 pagi ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkan ayah ibu kami, ya Allah. 2 wali karamahmu, penghubung tali rahmatmu, pemilik kunci pintu-pintu tengah syurgamu. Mereka kandungkan kami, lahirkan kami, besarkan kami, ya Allah. Ya Allah, tanpa mereka siapalah kami, ya Allah. Redha mereka adalah redamu, murka mereka adalah amarahmu, ya Allah. Dengan kebaikan kepada mereka engkau terima amal ibadah kami. Kami mohon jangan kami tergolong di dalam kumpulan anak yang durhaka, yang diharamkan mencium bauan-bauan syurga, dihumban ke dalamnya selama-lamanya. Segala amalan musnah, tidak punya apa-apa. Ya Allah, aman ma'murkan kehidupan kami semua. Jadikan kami hidup dengan mahabbah warahmah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, turunkan rahmatmu, mencurah-curah dari langit ke bumi Malaysia ini. Terbitkan dari perut buminya, membuak-buak kurniaanmu, rezeki barakah melimpah ruah, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Dai Hakim dengan ahli panel Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dengan topik perbincangan dosa yang ditanggung lelaki. Ayuh kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Terus mereka menonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.